Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian Di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Bertemu kita di season 7 episode yang ke-7 di part yang kedua ini bersama dengan Ustaz Abdul Hakim Abdul Aziz. Ya. Sebelum kita mula untuk part kedua ni, saya ada cerita sikit lah. Ini satu orang, nama dia ni Mimi ya, nama dia. Siapa? Mimi nama dia. Mimi. Ya, dia cerita lah. Dia punya cerita lebih kurang gini. Ibu, dia bilang, ibu, hari ni Mimi tak boleh berpuasa, ibu. Dia cakap, hai, kenapa pula tak boleh puasa? Dia bilang, Mimi rasa Mimi mengandung. Dia bilang, kau pergi tanya bapak kau. Dia bilang, Pak, Mimi rasa Mimi nak boleh membawa puasa ni, membuka puasa ni. Kenapa pula? Mimi rasa Mimi mengandung. Bertengoklah mama bapa dia bertengok kan. Sudahlah kau jangan mau bagi alasan dah mau puasa. Kau jangan main-main sana. Suhaimi, dia bilang. Bapak ni mama ni Rupanya lelaki. Suhaimi namanya. Gila, dia memang Mau panggilan dia Mimi ya. Oh, Mimi sweet. Mimi ya. Ini golongan sajat ni. Sorry. Kau sensitif. Sensitif. Bulan Ramadan ni jangan kita serahkan kepada Allah. Masya Allah. Ya, sorry guys. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Ini soalan siapa ni? Siapa punya soalan ni? Soal. Saya sudah tadi. Okey, ini daripada Kenny. Kenny. Number 8 daripada Encik Lan ni. Ya. Ya. Jadi sebelum itu kita baca syarat. Ya, boleh. Teruskan. Kita ada saudara Hafiz Azli. Ya. Hafiz. Hai, Hafiz. Ni kawan semaktab ni. Oh, okey. All the way dari Perlis. Perlis. Dia bilang sini yo Kenny. Okey lah yo. Yo. Apa hukumnya cakap yo ni? Aku nak tahu. Apa. Itu bersapa. Ya. Dia orang Perlis ke atau orang Sabah? Berada di Perlis. Perlis. Orang Perlis. Pakal dia utara. Utara main. Baiklah. Hafiz, apa kabar Hafiz? Alright. Apa kabar bro? Alright. Next kita ada Alif Zaki. Dia bagi Alif. 3 thumbs. 3 tam Alif Zaki ni Taman Beringin ni. Tak silap saya lah. Mungkin kenal ustaz dia ni. Ya, SMK Padang. Mungkin tak pasti. Alright. Dekat je ni. Okay. Kita ada Jenny Chu dari Saban SG. Ini daripada Singapura. Ya, dia bilang Singapura mari. Dia bilang Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. And Ustaz Abdul Hakim. Ya. Hello Kenny. Dia bilang Ustaz bagi dulu nasihat macam mana mau encourage anak kecil untuk berpuasa. Anak saya susah mau berpuasa. Itu macam ada soalan sini. Okey, teruskan Ustaz, boleh? Anak kecil untuk berpuasa. Kecil sangat kah? Ataupun umur berapa? Rasanya anak dia berapa umur lah? Mungkin bersekolah sudah macam 7 years saya kan? Kira 5 gitu. 7 years ya. Saya nak ingat. Baik. Antara perkara yang perlu kita titik beratkan kepada anak-anak, yang pertama adalah sembahyang. Sembahyang. Jangan pula kita mendahulukan puasa. benda lain daripada sembahyang. Kerana dibimbang dia jadi terlampau penat, terlampau letih dan dia akan merasakan kesusahan dalam beribadah. Jadi pada pandangan saya, setakat yang saya belajar daripada guru-guru, sembahyang yang tu perlu dititik beratkan. Titik beratkan. Puasa kita ikut sekadar yang dia mampu. Dari pagi sampai tengah hari dia tak mampu, tak apa. Buka puasa. Dan dia akan melakukan secara bertahap. Tahun depan mungkin dia lebih lagi lah, mungkin sampai jam 3, jam 2, jam 3. jam 3. Begitu. Jadi jangan tekan sangat. Tapi kalau buat sembahyang perlu ditekankan lah. lebih awal lah. Ya, betul. Begitu Allah. Itu aja ni. Itu dia bilang anak dia 7 tahun. 7 tahun. Boleh lah slow. Jangan paksa lah. Puasa 3 jam, puasa 6 jam, lama-lama. Selalunya dia puasa setengah hari lah. Setengah hari selalunya lah. Ya. Jam 10, jam 11 tu mula sudah dia macam-macam lah. Tapi anak saya lah macam anak saya jam 11 tu ada sudah beragam sudah. Lemah lah. Bapak sampai mau baring ya. Okey, pergilah minum cergas. Tapi saya macam Jenny punya experience, because dia berada di Singapura kan, minority sebenarnya, macam Malay ataupun the Muslim community di sana. Ya. Berkemungkinan kepayahan tu ada sedikit cabaran lah.
Mungkin dia sekolah, orang lain makan ayam di sebelah kan, mungkin anak dia mungkin susah sikit. Tapi itulah macam Ustaz cakap, dahulukan yang solat tu dululah, dan perlahan-lahan dari segi yang berpuasanya. Soalannya kini. Ya, seterusnya kita ada soalan dari Sandakan. Dia bilang, ada tanyalah, kenapa bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan fadilat selain gandaan ganjaran pahala dari Allah? Sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban, bulan Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab disebut oleh para ulama sebagai bulan Allah. Bulan ini sangat dihormati, sangat disanjung tinggi, hatta sehingga kan orang-orang Arab yang bukan Islam pun dihormat bulan Rajab ni, sehingga mereka tak melakukan peperangan yang beratus tahun sampai bulan Rajab stop. Kerana menghormati bulan Rajab. Itu bulan Allah pada mereka. Begitu juga dalam agama kita. Manakala bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah. Jadi bulan Sya'ban dianjurkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala bulan Ramadan namanya bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan umat, bulan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menghargai bulan ini, bulan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah diberikan ganjaran, diberikan gandaan, diberikan kemudahan dan berbagai-bagai lagi untuk supaya umat Rasulullah SAW ini dapat mengatasi umat-umat Nabi-Nabi yang lain sebelumnya, dari segi pahalanya. Memandangkan umur umat Nabi Muhammad SAW ni singkat, 60 ke 70 saja. Ya, betul. Kalau macam saya ni tinggal separuh lagi ya. Selalunya dia punya tanda tu 60 kan ada. Jadi maksudnya 60 ke 70 berbanding dengan umat-umat dulu ribuan tahun. Betul. Jadi kalau modalnya besar, sudah tentu boleh dapat untung yang lebih besar. Kita modal sikit. Betul. Kalau ikut logiknya memang tak dapat lawan lah. Kalau masuk syurga pun yang golongan syurga yang kampung-kampung gitu. Aduhai. Memandangkan pahala yang sangat sedikit. Tapi Allah SWT sayang Nabi Muhammad SAW, dan Allah tempias kasih sayang tu kepada kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi diberikan kepada kita satu bulan yang berlipat kali ganda pahalanya. Buat amalan wajib 70 kali ganda. Buat amalan sunat pahala macam wajib. Dapat Lailatul Qadar digandakan macam 1000 bulan punya amalan. Masya-Allah. Jadi ini semua ni lama-lama akan jadi satu perkara yang memang kita akan dapat mengatasi lah umat-umat yang sebelumnya. Bayangkan kalau 10 tahun dapat Lailatul Qadar, maknanya 1000 bulan kali 10. 10,000. Ada sama macam umur umat Nabi Nuh. Begitu. Jadi jawapannya kerana ini adalah bulan umat Rasulullah SAW. Jadi kerana itulah ia dilipat kali gandakan ganjaran-ganjaran pahala, insyaAllah. Ya, untuk menandingi apa itu umat-umat sebelumnya lah kan. Kan terjawab kan? Alhamdulillah. Terjawab lah. Okay, saya ada soalan Ustaz. Soalan dia ringkas juga nih. Dia soalnya bunyi macam ni Ustaz. Bagaimana kita dapat meningkatkan lagi kekusyukan kita di dalam ibadah-ibadah, terutamanya di bulan Ramadan ini? Ada tips Ustaz? Soalannya ringkas ya, tapi susah. Untuk meningkatkan kekhusyukan, maka apa yang perlu, khusyuk ni hati. Khusyuk ni adalah soal hati. Hati yang khusyuk, bukan tubuh badan. Betul. Tubuh badan boleh berlakon. Hati yang khusyuk, macam mana nak dapat hati yang khusyuk adalah dengan membersihkan hati daripada perkara sifat-sifat yang tercela dan menghiaskan hati itu dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah jalan khusyuk. Jadi untuk menghapuskan sifat-sifat tercela dalam hati itu, itu yang payah sikit, yang melalui banyak step. Betul. Jadi antara step yang paling awal belajar. Belajar, jangan ingat kita di sekolah 5 tahun, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah dah belajar pendidikan Islam tu maksudnya lengkap dah semua ilmu Islam gitu. Hati kita bersih terus lah kata. Belum tentu. Saya ustaz 12 tahun dah mengajar. Tak bersih-bersih pun lagi. Jadi maksudnya perlu terus belajar. Perlu belajar macam mana cara untuk membersihkan hati. Lepas belajar, amalkan apa yang kita pelajari itu. Niatkan untuk amalan-amalan ini membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati.
sampai tahap nanti khusyuk tu datang sendiri. Datang sendiri, maka kita akan rasa waktu dah datang khusyuk tu, kita sembahyang macam contoh sembahyang zuhur. Sama juga sembahyang zuhur juga. Tapi sembahyang zuhur selepas khusyuk lain nikmat dia dengan sembahyang zuhur sebelum khusyuk. Berpuasa selepas khusyuk lain nikmat dia dengan berpuasa sebelum khusyuk. Jadi pertama tingkatkan ilmu, pelajar. Yang kedua amalkan semua yang kita pelajari. InsyaAllah khusyuk tu datang dan kita akan rasa luar biasa dalam ibadat kita. Alhamdulillah, insyaAllah. Wah, cuci hati tu jangan pakai sabun lah. Alright. Sangat susah lah untuk sangat susah sebenarnya. Jangan bilang tapi bukan mustahil, bukan mustahil. Ya, tidak mustahil lah. Wah. Baiklah, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Ya. Soalan ini berbunyi, apakah rukun tarawih kalau buat sendiri di rumah? Bolehkah satu orang dia cakap sini kalau bertarawih, atau perlu berdua kah? Boleh atau macam mana Ustaz? Baik. Soalan ni banyak berlaku pada tahun 2020. Ketika mana masjid semua ditutup. PKP. COVID. Semua ditutup. Jadi terpaksa semua kita solat tarawih di rumah. Jadi banyaklah panggilan-panggilan tanya macam mana solat tarawih. Sama saja. Solat tarawih di rumah ataupun di masjid sama saja. Dilakukan 2 rakaat. Yang pertama solat tarawih mesti selepas isyak. Jangan isyak tak semayang, tarawih dulu. Solat isyak dulu. Solat isyak selesai 4 rakaat baru mula solat tarawih. 2 rakaat. Jangan solat tarawih tu hantam tu 8 rakaat. One stop saja. Dia mesti stop setiap 2 rakaat, 2 rakaat. Baca apa yang tahu. Tak perlu baca surah macam imam. Imam tu dah kerja dia imam. Betul. Jadi banyak surah dia ingat. Kita bukan imam, kami lah Ustaz. Ustaz. Lebih kurang je. Jadi kita bukan imam, jadi kita baca apa yang tahu. Aku tahu ni qulhu saja Ustaz. Qulhu 8 rakaat tak ada masalah. Ulang-ulang balik tak ada masalah. Habis kita dengan bini je. Betul. Jadi siapa yang tahu kan? Janganlah dirakam masuk podcast. Allah. Konten lah. Kedapatan lah. Tapi tidak ada salahnya kan Ustaz? Tidak ada salah. Okey, baiklah. Seorang sahabat Nabi, boleh saya sambung sikit? Ya, teruskan. Seorang sahabat Nabi, dia imam. Tapi setiap kali dia baca Fatihah, dia akan baca apa-apa surah, kemudian dia baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua pun begitu juga. Dia baca apa-apa surah, kemudian qul huwallahu ahad. Setiap kali sembahyang begitulah qul huwallahu ahad. Sampai orang komplain. Bawa kes ni jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ada seorang imam, dia baca qul huwallahu ahad tiap-tiap kali rakaat. Tapi bukan masuk keluar saja. Kita memang itulah kegemaran kita. Betul. Kalau imam baca surah lain, itu bakal disingkir, kan? Tapi kalau yang baca keluar itu kegemaran, ini imam ni dia baca apa pun masih tutup dengan qul huwallahu ahad. Lalu Nabi bertanya, kenapa kamu buat begitu? Kenapa kamu setiap kali baca surah tutup dengan qul huwallahu ahad? Lalu dia mengatakan, kerana aku mencintai surah ini. Dalam surah ini menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, tempat bergantung, tidak diperanakkan dan tidak sama dengan boleh disekutukan dengan mana-mana yang lain. Ini sifat Tuhan aku. Lalu aku cinta pada surah ini. Aku tak boleh tinggalkan. Setiap kali sembahyang aku mesti nak baca. Lalu apa kata Nabi SAW? Hubbuka iyyaha tadkhulukal jannah. Kecintaanmu kepada surah ini menyebabkan kau masuk syurga. Jadi kita jangan malu lah. Baca qul huwallahu ahad setiap kali 8 rakaat insya-Allah. Tapi dengan tujuan cinta kepada surah itu. Dan memang kita itu je yang tahu. Betul. Mudah-mudahan masuk syurga. Yalah, betul. Ada orang yang tahu Al-Fatihah saja sebenarnya. Terutama yang macam muallaf gitu kan. Tapi lama-lama disebabkan itu saya balik-balik, dia lama-lama ada qul huwallahu ahad gitu. Lama-lama ada yang lain sekali. Jangan qul huwallahu rabu. Ahad tadi. Mau ahad saja. Mesti ahad saja. Allahu Akbar. Aduhai, jok siapa tu? Aduhai. Okey, sekali lagi kepada yang anda berada di Facebook, kita tengah buat live Facebook sekarang. Season 7 episod yang ke-7 ini kita bersama dengan Ustaz Abdullah Hakim Abdul Aziz, berasal daripada Perak. Jadi kita ini di minggu yang ketiga bercerita tentang fadilat Ramadan, tentang keistimewaan bulan Ramadan inilah. Kita cuba untuk tidak samakan setiap minggu sebab cerita pasal bulan Ramadan ini banyak cerita dan panjang yang kita boleh kupas dan boleh sharing lah. Dan Alhamdulillah kita ada Ustaz hari ini boleh share selain daripada yang 2 minggu sebelum ni dengan Ustaz Farid dan juga Ustaz Ajirin lah.
Kita teruskan soalan yang seterusnya. Atau ada soalan Kenny? Sebelum kita ke soalan, ada respon tadi lah dari Jenny yang dia tanya pasal anak kecil berpuasa tu kan. Dia bilang di sini anak saya ni diagnosed mild ASD. Oh, okay. Memang complicated. Mau explain banyak akal dia. Okay. So dia bilang so far sekarang setengah hari. Okay. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah. Okay. Dia punya kelas teacher dia pun encourage dia puasa. Bagus. So dia respon lagi yang tadi tu. Sebenarnya banyak komen dia. Okay. Dia bilang tadi memang susah mau bersihkan hati ni Ustaz. Lagi-lagi kalau saudara baru. Ya. Banyak dugaan. Ya, betul. Terus dia bilang betul tu kado Al-Fatihah sudah hafal dia bilang. Ya, okey. Ya, tiada masalah. Ya. Ini saya mau tambah sikit lah sebelum kau sambung sana Ken. Banyak orang bukan menyusahkan tapi selalu apabila bercerita tentang Islam ni susah. Jadi orang yang ingin berkecimpung ataupun berjinak-jinak ataupun yang sudah lama tidak solat ataupun sebagainya, rasa macam alah ustaz ni cakap susah pula, malas lah. Makin lama makin jauh dia orang sebab dia orang selalu mencakap kamu kena tertibnya kena begini, kalau solat ni kena sebut gini tak boleh, kalau macam taranumnya ataupun dia punya dia kena sebutnya kena begini, waladh tu kena mengamrakatnya semuanya. Jadi bila salat tu tak sah, solat tak solat. Jadi orang macam rasa macam leceh. Sebenarnya Islam ni sangat mudah. Jadi inilah antara yang saya dengar di sekeliling saya lah menyebabkan macam orang nantilah belum mati lagi besok. nantilah sebab banyak yang asatiza juga yang selalu mengatakan begitu. Jadi menyebabkan orang ada lambat sikit untuk mempelajari sebab rasa macam dia payah. Sebenarnya Islam mudah. Macam Ustaz cakap tadi lah, kalau Allah 8 rakaat dia buat pun tidak masalah. Itu pun adalah ayat daripada ayat suci daripada Quran juga kan. Ambilan daripada situ. Dan setakat ni di Kota Marudu saya tengok belum ada masjid lah yang Qul yang sepanjang 8 rakaat. So alhamdulillah, Jenny jangan risaulah kalau tahu Al-Fatihah pelan-pelan. Dan Jenny ni dia orang Sabah tapi menetap di Singapura. Dan dia ni Chinese, dia kira rumus Chinese lah. Dia adalah saudara baru lah kiranya. Jadi yang dia buat tu sudah cukup bagus lah. Anak pun sudah orang bilang separuh hari kan, baru 7 tahun. Sebenarnya tidak ada kewajipan untuk budak berpuasa pada kalau belum dia balik kan Ustaz kan. Wah, tiba-tiba aku kadar latihan. Latihan. Tiba-tiba aku pandai-pandai jawab. Sekarang salah. Okey. Jenny jawab pernah saya ingat masa baru convert mau hafal Al-Fatihah sampai nangis. Wah. Sentap. Ya. Okey, kita teruskan. Belum lagi doa kunut jadi kunut panjang. Kunut panjang, kunut pendek. Kunut ataupun kunut. Allahu Akbar. Jangan dipermainkan sangat ya. Okey, teruskan. Okey. Nanti Kenny ingat betul-betul. Mana ada satu dua kunut. Ada dia bilang hari lah. itu dia ulang. Main-main apa? Okey, ya. Okey, ada kita punya soalan nih. Dia nak tanya Ustaz, dia bilang apa komen Ustaz terhadap tatu badan? Jadi kalau dia puasa, sahkah puasa dan ibadahnya bagi orang yang bertatu ni? Baik, tatu ya. Tatu ni seperti yang kita faham dia adalah lukisan yang dilukis di atas badan. Betul. Memang ada hadis Nabi SAW yang mencela lah orang yang melakukan tatu. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah Ta'ala mencela orang yang melakukan tatu dan orang yang minta. Dia sebut specifically tatu dengan tu Okey. Yang minta buat tatu ataupun yang tukang buat tu, dua-dua dilaknat, dicela. Tapi macam mana, kita bukannya perfect. Betul. Kita semua ada kesalahan masing-masing. Betul. Orang yang buat tatu mungkin kesalahan dia arak. Orang yang tak buat tatu mungkin kesalahan dia tinggal solat. Mungkin kesalahan dia perempuan dan sebagainya. Kita masing-masing ada dosa kita pribadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh saling mencela. Jadi adakah orang yang pasang tatu ni dia kena buang tatu dia supaya puasa dia sah? Setakat yang kita baca dalam rukun-rukun puasa, dalam syarat-syarat sah puasa, tidak ada yang berkaitan dengan kulit. Ya, jadi kulit bertatu ke, kulit berkudis menggerutu ke, tak kisahlah, maksudnya dia tak ada kaitan dengan sah atau tidak puasa. Jadi puasanya insya-Allah sah, diterima Allah Taala. Berkenaan dengan perlu buang ke tidak tatu ni, para ulama mengatakan ada 5 sebab
Kalau cukup 5 sebab ni baru perlu buang tattoo. Okey. Jangan saya tengok sebab-sebab ni memang susah lah. Yang pertama, tattoo itu dipasang dalam keadaan dia tahu perkara tu haram. Okey. Dia tahu dah memang haram. Tapi buat juga. Haram tak haram, aku buat juga. Yang ini 1/5. Maknanya dia kena cukup 5 tu baru dia kena buang. Yang kedua, dalam keadaan dia tahu dia sudah baligh. Dalam keadaan dia pasang tattoo tu dalam keadaan dia sudah baligh. Kalau mungkin zaman budak-budak pasang tattoo itu nak salahkan budak, tak boleh. Yang ketiga, dalam keadaan tattoo itu baru. Kalau tattoo tu dah lama, dah tertutup dengan kulit, waktu tu tak ada isu lagi dah untuk kata tak sampai air wuduk dan sebagainya. Betul. Yang keempat, kalau tattoo tu dalam kitab sebut, kalau tattoo tu tidak ada manfaat. Jadi kita pening. Pening juga. Ada manfaat. Sejak bila tattoo ada manfaat? Antara contoh yang guru-guru bagikan, mungkin seorang perempuan ni dia buang kening dia. Dia buang kening. Dia letak jadi tattoo. kalau tak ada kening langsung kan dah macam sesuatu. Alien. Sesuatu. Macam alien. Saya usaha tak nak cakap tu. Cikgu Faizal kan. Dah macam alien. Jadi dia pasang tattoo di kening dia. Itu yang buat suami tertarik rupanya. Suami melamar kes tattoo tu rupanya. Jadi kalau dia buang bakal bercerai bangkali. Jadi ada manfaat. Jadi orang ni pun dia dikira macam satu keperluan lah tattoo tu. Okey. Tapi kalau tattoo tak ada manfaat, maka dah cukup 4/5 daripada sebab untuk membuang tattoo. Dan yang kelima, proses pembuangan tattoo tu mestilah tidak menyusahkan dia. Macam mahal sangat, tidak mampu, sakit, memudaratkan dan sebagainya. Kalaupun sembuh nanti jadi buruk, jadi kulit dia jadi mengerutu dan sebagainya. Yang itu tu dianggap macam tak perlulah dia membuang tattoo. Jadi segala solat dia, segala puasa dia, segala ibadah dia diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Islam tu tinggal taubat pada Allah Taala sajalah. Kalau macam ustaz, contohlah ustazah, pasang tattoo lah nanti baru bertaubat. Itu sudah tahu tu. Sudah. Itu hukum memasang tattoo. Itu hukum lain lagi ya. Yang ini kita cerita tentang membuang tattoo. Begitu ceritanya. Interesting. Ya, tapi saya mau share sikit pasal tattoo ni. Kau ada? Bukan. Tidak, tattoo tidak. Alhamdulillah belum lagi. Tidak akan mungkin. Jadi ini saya mau share pasal tattoo lah. Ada salah satu, ini kira artis jugalah zaman-zaman dulu. Saya dengar ada kawan kepada kawan juga. Dia tunjuk, dia cakap kalau mau buat tattoo buatlah yang buat yang bermanfaat, dia bilang. Dia tunjuk ustaz. Ini kalau saya sebut kan, saya tidak boleh sebut. Nanti back channel nanti kita belakang cerita lah. So nama dia artis kenal. So dia buka sini Muhammad, sebelah sini Allah. Allahu Akbar. Ini betul di mata saya. Subhanallah. Sumpah betul, saya memang nampak sendirilah. Dia tunjuk, saya pun terkejut jugalah. Tapi saya doakan mungkin yang baik-baik saya lah untuk dia. Kira style lah. Dah pasti style ke apa. Alright. Thank you so much. Yang ada soal-soal tu boleh share lagi. Please share kepada keluarga-keluarga kamu punya grup di WhatsApp kah. Jadi kita boleh dapatkan soalan-soalan yang mungkin berkaitan dengan Ramadan ni. Boleh share lagi. Alright. Info banjir pun boleh. Mana. Info traffic. Yang penting kita ada reach. Alright. Teruskan. Seterusnya soalan dari Faizal kan ni? Ya. Nombor 12. Soalan dia ni Abdul Majid. Soalan dia macam ni Ustaz. Sempurna. Abdul Majid dari Ada Sempurna. hukumankah perlu bersongkok atau berkopiah sekiranya menunaikan solat dan ibadah lain? Allah. Perlu bersongkok atau saya berserban pula ni. Baik. Memakai songkok, memakai kopiah ni adalah sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya satu cara hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pakai kopiah, kalau kita pakai songkok, kita pakai serban dengan tujuan kerana kita meniru cara hidup Nabi Muhammad SAW, kerana kita cintakan Rasulullah SAW, maka dapat pahala. Dapat pahala. Jadi kalau solat pakai kopiah atau tak pakai kopiah itu tetap sah. Tak ada urusannya. Okey. Di dalam Quran beritahu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maknanya kalau nak pergi masjid, kalau nak melakukan solat, berdandanlah, maksudnya pakai pakaian yang baik. Jadi salah satu pakaian yang baik itu adalah dengan mengikut sunnah. Pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah dan sebagainya. Cuma itu tidak mempengaruhi batal ke solatnya sebagainya. Jadi dia hanya macam apa? Value added. Satu
Tambahan lah. Bonus. Boleh buat, kalau boleh buat silakan buat. Kalau tak boleh buat, maka solat macam biasa. Kira macam bonus raya yang masuk ni lah bulan ni. Kadang-kadang lelaki ni ada rambut panjang ya kan. Maksud saya panjang, dia panjang macam biasa, tidak macam perempuan. Masa dia solat, bila solat dia ditunduk, dia sibuk dengan ya, makasih bagus dia rambut. Jadi hukum dia dalam solat dia macam mana Ustaz? Kalau dia dapat jaga pergerakan dia tidak melebihi 3 kali berturut-turut, maka masih sah solat dia. Sudah kadang-kadang tu saya sudah ingat tengah solatnya dia kasih baik lagi rambut. Ini macam pengalaman kan, ada pengalaman yang kau pernah nampak ni kan? Sebab bila solat berjamaah sebelum nampak orang kan kiri kanan, kadang-kadang depan. Kadang-kadang kita rasa kadang-kadang kan saya terkira sekali, lebih 3 kali sudah. Ini 5 kali sudah. Tolong kira pula. Tolong kira. Baik, kita sangka baiklah. Mungkin dia bukan hari-hari begitu. Kita tinggal basah dan sebagainya. Begitulah. Tapi mungkin dia tidak sedar juga Ustaz, sebab dia sudah jadi norma dia. Dia tidak sedar. Dia tidak sedar pun saya tiada buat, dia cakap. Mungkin dia tidak sengaja. Tak tahulah bah. Sebaiknya, tapi kalau dah itulah sebabnya ada kopiah salah satunya boleh kan tahan gitulah. Alright, kita teruskan soalan yang seterusnya. Next one. Soalan seterusnya ni berbunyi ini soalan terakhir sebelum kita habiskan part yang kedua lah. Rukun tarawih tadi sudah, usukan sudah, tatu sudah, bersongkok sudah. Okey, baiklah. Ini simple punya soalan Ustaz. Potong kuku, ini tidak kena dengan bulan Ramadan sebenarnya ni. Potong kuku dan rambut waktu malam, ada hukum ke Ustaz? Kira dia ini daripada Najib, daripada Najib Al-Sadok. Sempurna kan ya. Najib Razak. Sorry. Bosku. Sorry. Okey, potong kuku ni Ustaz dan rambut ni. Selalu jangan malam lah, apalah, malam Jumaat lah, atau macam mana Ustaz? Apa cerita sebaliknya Ustaz? Memotong kuku adalah sunnah Rasulullah SAW. Okey. Bahkan dia sunnah semenjak zaman Nabi Ibrahim lagi. Maknanya kita membersihkan kuku, membersihkan jari tangan dan jari kaki ni memang dianjurkan, digalakkan. Yang saya tahulah, maksudnya memotong kuku di waktu malam ni tidak dilarang dalam agama. Cuma dilarang dalam adat orang tua. Orang tua dia tak benarkan kalau potong kuku malam, marah betul dia. Betul. Jadi kita bukan nak menolak lah adat orang tua, tapi mungkin rasional orang tua tak bagi potong kuku sebab zaman dahulu tak ada lampu macam ni. Dia malap sikit lah pakai pelita begitu. Jadi cahaya tak cukup. Jadi boleh berdarah. Dulu pun bukan ada pemotong kuku ni kan, pakai pisau dan sebagainya. Maka dia boleh bawa kecederaan. Tapi ialah orang tua dulu dia kiasan tinggi. Jadi kalau dia nak cakap satu tu tak boleh, dia tak cakap jangan nanti berdarah. Dia tak cakap begitu. Dia akan gunakan kiasan-kiasan lain. Macam kita tak dibenarkan duduk di atas bantal. Duduk di atas bantal tak bagus sebab bantal tempat kepala. Sebab kita duduk, jadi tak sesuai lah. Tapi tengok orang tua kata jangan nanti duduk atas bantal, nanti berbisul. Doktor memang pening kepala, macam mana bisul? Macam mana sangkut pautnya? Simptom apa semua tak boleh nak dijelaskan dalam saintifik. Betul. Tapi itulah sampai sekarang saya ustaz ni pun tak duduk atas bantal. Saya rasa doktor pun tak duduk atas bantal. Betul. Mamak dia tak bagi duduk. Ya, betul. Jadi itulah berkesannya pendidikan orang tua. Betul. Jadi dia tak nak bagi anak-anak dia luka dan sebagainya. Dia tak bagi potong malam lah. Iyalah betul lah, sebab gelap mungkin dan sebagainya. Tapi berbalik kepada kuku ni Ustaz ataupun rambut ni, adakah betul ke perlu macam lepas potong tu kena buang di tanah? Rambut tu kena buang di tanah selain daripada tong sampah atau bakar ke ataupun masuk tong sampah dan dibuang ke mana-mana Ustaz? Yang ini setakat yang saya maklum ada kaitan dengan sihir. Jadi ahli-ahli sihir mungkin dia akan ambil rambut, ambil kuku ni dan lakukan sihir. Jadi untuk mengelakkan itu maka disembunyikan lah. Disembunyikan terus bakar ataupun dikemunyikan dalam tanah supaya tak mudah untuk disihirkan. Begitu sajalah. Tidaklah macam wajib perlu mesti potong, mesti buang di tanah. Baiklah. Dia orang bilang juga ada cerita, tak tahu betul kan ni. Kalau Zalkan pernah dengar macam kalau potong kenapa nanti kalau mati dia akan kembali ke kubur kamu, dia bilang untuk kuku rambut. Film betul ni. Film betul. Aduh, film 3. We're gonna take a short break. Of course, kita akan kembali selepas ni di part yang ketiga bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hakim ni.
Jangan ke mana-mana. Dan of course kita punya penaja dan untuk Fadilat Ramadan sepanjang bulan Ramadan ni adalah Johan, orang Kota Baru tinggal Jepun. Ya, follow Johan punya journey mempromosikan Aomori Jepun di YouTube. Ya, subscribe, like dan share video apa itu channel Lagu Dari Langit dan juga di semua media sosial mereka. Ya, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. We are Country Woos and you're listening to Kinabalu Podcast, podcast number 1 in Sabah.